Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Seterusnya pengerusi dan timbalan pengerusi hospital program convention pada hari ini, dan seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan perancangan dan kehendaknya maka kita dipertemukan pada pagi ini, pada hari ini, dan tuan-tuan perempuan sekalian selama 2 hari ini untuk kita sama-sama memuhasabah dan juga merangka perancangan baru di masa hadapan bagi perkembangan program Hospital Masjid Ibadah di hospital masing-masing. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, Jabatan Kesihatan Pulau Pinang, dan Zakat Pulau Pinang atas penganjuran program ini dan juga penglibatan saya dalam program pada kali ini. Okay, next, buka kertas saya. Next. Okey, sebagai pengenalan, program ini program Hospital Masjid Ibadah kita telah mula laksanakan sebagaimana yang tuan-tuan perempuan tahu pada tahun 2014 lagi lah ya. Kemudian kita mulakan pengiktirafan Hospital Masjid Ibadah pada tahun 2019. Makna dia kita mengambil masa lebih kurang dalam 5 tahun ya untuk kita menyediakan persiapan, sama ada daripada persiapan daripada tenaga pengajar, daripada kalangan staf hospital, dan juga keperluan-keperluan lain seperti prasarana di fasiliti ataupun persiapan-persiapan yang perlu bagi kita melaksanakan pengiktirafan ya. Dan untuk negeri Pulau Pinang, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah lah kepada Hospital Pulau Pinang kerana telah berjaya dalam audit pengiktirafan Hospital Masjid Ibadah yang kita laksanakan sebelum ini ya. Tahniah kepada Hospital Pulau Pinang, dan kita mengharapkan selepas ini akan ada hospital lain yang menyusul lah di negeri Pulau Pinang ini dah. Baik, next. Okey, kita buat pengiktirafan Hospital Masjid Ibadah ni, tujuan dia adalah untuk kelestarian program ya. Kalau katakan kita tidak membuat pengiktirafan ni, nanti program ni dia akan hanyut lah. Dia akan mengikut kesediaan pegawai yang berada di hospital ya. Jadinya kalau katakan pegawai yang berada di hospital tu berminat untuk melaksanakan HMI, maka program HMI akan cemerlang lah di hospital tersebut ya, dan dengan bantuan ataupun sokongan daripada pengurusan. Tapi kalau katakan tidak dapat sokongan daripada pengurusan ataupun tidak ada pegawai yang boleh memberikan komitmen dalam program Hospital Masjid Ibadah, maka sudah pasti saya kira program ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik di hospital ya. Mungkin sekejap ada, sekejap tak ada, macam itulah ya. Tetapi apabila kita melaksanakan pengiktirafan, dan pengiktirafan ini perlu diperbaharui setiap 3 tahun sekali ya, maka sudah pasti semua hospital akan sentiasa lah melaksanakan. Kita harap begitulah sentiasa melaksanakan. Dan jangan pula nanti bila dah dapat Hospital Masjid Ibadah dah dapat pengiktirafan, semua tinggal dah tak buat dah. Tak apalah, kami dah dapat dah, lepas tu tak buat sebab apabila kita nak renew nanti selepas 3 tahun, kita akan check 3 tahun punya dokumen ya. Dalam kita renew, kita akan cek 3 tahun punya dokumen, bukan 1 tahun punya dokumen. Kalau dalam yang baru ni, yang baru nak mohon, mungkin kita cek setahun saja, setahun ataupun tahun semasa saja
tengoklah, ataupun 6 tahun 6 bulan ke belakang dia punya progress ataupun dokumen ya. Tetapi dalam nak renew kita akan melihat 3 tahun punya progress ya. Maka dengan sebab itu kepada hospital, terutamanya Hospital Pulau Pinang lah yang telah diberi pengiktirafan, perlulah untuk meneruskan ke semua aktiviti HMI yang telah kita laksanakan. Semua prasarana yang kita sediakan di hospital perlu kita jagalah. Selepas 3 tahun, kalau katakan selepas 3 tahun kita tak nak renew, maka pengiktirafan kita akan terbatal ya? Akan terbatal lah. Dan bila terbatal tu maksud dia nak renew balik, nanti akan biasanya audit first tu mungkin agak ni sikit lah kan, agak ketat sikit lah biasanya lah tetapi kita akan cuba yang paling memudahkan insyaAllah. Baik, pada tahun 2019 juga Sekretariat HMI telah mula mengembangkan fungsi HMI dengan mengorak langkah memperkenalkan perkhidmatan penjagaan spiritual ataupun spiritual care, dan menghantar seorang pegawai untuk menghadiri latihan di Hawaii lah, kalau kita tengok gambar tu Interprofessional Spiritual Care Education Curriculum pada bulan 11 2019. Masa tu yang hadir saya lah. Sepatutnya kena hadir dalam program ni, dia perlukan seorang ahli agama dan seorang clinician seorang doktor sebenarnya, dan seorang ustaz lah, macam tu. Pair, dia kena pair. Tapi kita ada masalah sikit. Doktor yang perlu hadir masa tu, Dr. Fahmi, dia lambat dapat visa dia lambat keluar. Jadi saya punya visa dah keluar dulu, jadi saya pergilah, saya seorang lah. Tapi saya pair dengan doktor dekat sana lah, dia orang pairkan, dia cari pair kita dekat sana nanti, dekat dalam kursus tu lah. Okay, next. Pada 2019 juga Sekretariat HMI telah menghantar 2 orang pegawai untuk menghadiri latihan PPS Spiritual Care di Itali, Assisi Itali Yang ini Dr. Fahmi pergi ya. Khusus ini adalah khusus kepada Art of Presence ya. Maksud dia satu kaedah dalam pelaksanaan spiritual care, iaitu compassionate presence bersama dengan patient. Jadi Dr. Fahmi dia belajar, dia mendalami bidang itu Kemudian pada tahun 2020 seluruh dunia dilanda pandemik sebagaimana yang kita fahami ya. Akibatnya program HMI ni agak macam tergendala sedikit kurang diberi perhatian lah, dan perhatian di KKM ketika itu lebih banyak menumpu kepada COVID-19 lah, kepada pandemik Maka kita gerakkan banyak pegawai-pegawai perubatan untuk menangani isu-isu COVID-19. Lalu Hospital Sungai Buloh telah menubuhkan unit spirituality dan kesihatan pada ketika musim pandemik tu, dan juga Hospital Rehabilitasi Ceras telah menubuhkan unit spirituality dan halau Islam untuk menangani isu-isu spiritual lah. Kita mulalah masa sebenarnya 2014 kita memulakan program HMI Kemudian sampai kepada 2019 kita dah melihat bahawa HMI ini kita dah kira establish dah dalam KKM ni kita dah boleh terima, dan kita dah mula untuk pensijilan dan pengiktirafan dalam masa yang sama kita memikirkan apa selepas itu, apa selepas HMI, apakah kita akan tamat di HMI saja Maka kita mengorak langkah, sebab masa itulah sebenarnya bermula daripada tahun 2017 lagi kita telah mula meninjau aktiviti ataupun program spiritual care. Kita dah mula tengok dah di mana pada tahun 2017 kita dah mula adakan program kaunseling syar'i kepada pegawai-pegawai di hospital-hospital lah, kita buat secara berkala lah hospital terpilih biasanya lah. Kemudian pada tahun 2019 kita dapat tawaran untuk menghadiri program bersama George Washington University Institute of Spirituality and Health, Jewish. Maka kita pun hadiri kursus tersebut. Sebelum tu ada panjang sejarah lah bagaimana kita nak train. Kita dah banyak fikir, kita dah pergi sampai ke US, UK, dah banyak dah
kita memikirkan bagaimana kita nak menggerakkan spiritual care ni. Akhir conclusion kita yang mampu kita buat ketika itu, kita hantar pegawai kita ke Jewish tadi. Yang itu yang kita buat ya. Okey, kemudian pada tahun 2020 bila pandemik, kita terus tubuhkan unit dan sebagai pilot project lah, projek rintis di mana Hospital Sungai Buloh, mungkin Dr. Fahmi boleh berkongsi dengan tuan-tuan perempuan nantilah. Program ini sangat memberi manfaat ketika pandemik di Hospital Sungai Buloh. Mungkin saya haraplah Dr. Fahmi akan berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan apakah aktiviti dan program yang dilaksanakan ketika pandemik ya. Next. Okey, kita lihat terus kepada impact daripada program HMI yang kita dah buat selama lebih kurang 7 atau 8 tahun sekarang kan. Lebih kurang lah Okey, next. Antaranya mengurus aspek spiritual pesakit kan. Kalau sebelum ni, sebelum program Hospital Masjid Ibadah, memang kita tidak memberikan perhatian yang seperlunya dalam pengurusan spiritual pesakit. Maknanya kalau datang ke hospital, doktor akan merawat penyakit fizikal, penyakit fizikal ataupun penyakit emosi yang itulah sosial ya. Tetapi apabila kita memperkenalkan program spiritual care, maka kita telah mula merawat spiritual pesakit. Mungkin ada di antara tuan-tuan dan perempuan akan tertanya-tanya kan, apa beza spiritual ni dengan psikiatri ke kaunseling ke kan ya. Dia ada beza. Yang perbezaan itu nanti akan diterangkan oleh Dr. Fahmi. Saya tak akan menggunakan masa saya untuk menerangkan tajuk itulah. Nanti Dr. Fahmi akan terangkan ya. Baik, kemudian program HMI mula merupakan pelengkap kepada sistem kesihatan yang holistik apabila memberi perhatian dalam aspek kesihatan spiritual pesakit ya. Bila kita sebut spiritual tu kalau dalam bahasa Melayu dia adalah kerohanian ya, kerohanian ya. Bila kita sebut kerohanian ni, dia memang tak boleh lari daripada aspek agama. Kerohanian mesti untuk mengisi kerohanian kita diisi oleh agama. Keperluan kerohanian, semua orang dia ada keperluan kerohanian kan? Sebab itu nature yang Allah cipta kita ni manusia ya. Jadi macam suara saya bergema sangat lah. Mungkin sistem boleh lain kembali. Contoh kan saya ambil contoh. Katakanlah seorang, kalau tanya apakah orang etis yang tidak percaya pada agama juga mempunyai kerohanian? Sebenarnya mereka juga mempunyai keinginan kerohanian, tapi dia tidak nyatakan dan mereka menafikanlah ya. Biasanya isu-isu kerohanian atau spiritual ni akan menjadi begitu ketara apabila kita berada dalam keadaan yang kritikal, dalam keadaan yang genting di akhir hayat. Dia biasa macam tu ya. Di hujung-hujung nyawa kita baru kita sedar bahawa kita ada keperluan spiritual yang perlu diisi. Masa kita tengah sihat ni kita tak rasa bahawa kita perlu kepada spiritual. Kita tak rasa bahawa kita ada masalah spiritual. Memang kita tak rasa. Tetapi nanti bila kita berada dalam kritikal, suasana yang kritikal, maka ketika itu kita dapat merasakan betapa pentingnya spiritual. Saya ambil satu contoh. Ada satu kisah yang berlaku semasa saya kursus saya, training saya tu, TOT saya. Ada satu kes, sebab isu ni ditanyalah terhadap bagaimana dengan etis, orang yang tak percaya dengan Tuhan kan. Maka ada satu kisah dia ceritakan sebagaimana seorang pesakit yang etis kan. Dia kata dia kena kanser. Bila dia kena kanser, maka dia mencari pakar lah yang boleh membantu merawat kanser dia. Maka dia cari, dia jumpalah doktor di US yang doktor tu kira paling pakar lah, paling cekap lah untuk merawat penyakit kanser. Dan hospital dia pun mempunyai peralatan untuk rawatan spiritual, rawatan kanser yang antara yang terbaik. Maka bila dia jumpa doktor tu memberi jaminan kepada dia, jangan takut, kami mempunyai doktor yang terbaik dan kami mempunyai peralatan ataupun perubatan ataupun peralatan lah
untuk merawat kanser yang terbaik, dan ramai pasien yang sembuh dah, yang baik lah. Tapi orang etis ni dia tak baik. Bila dia dirawat dengan doktor yang terbaik, jadi etis tadi dia percayalah, okey, dia meletakkan keyakinan dia ketika itu kepada doktor, kepada hospital untuk menyembuhkan penyakit dia. Dia meletakkan 100% confident dia kepada hospital. Tetapi setelah dia melalui rawatan tersebut, tak baik, dan dia punya penyakit bertambah sampai end stage dah, maka ketika itu dia pun hilang kepercayaan dan keyakinan dia kepada hospital. Bila doktor datang, dia pun kata tak nak jumpa doktor, sebab doktor sendiri cakap sekarang ni kami dah tak boleh buat apa, penyakit tuan ni dah sampai penyakit yang dah tak boleh dirawat lagi. Macam itulah kita punya cerita, kita dah guna peralatan yang terbaik, kita dah bagi doktor yang terbaik, tetapi memang tak boleh sembuh. Bila situasi itu, pasien yang etis ni, apa berlaku pada pasien etis? Kalau ketika itu dia dalam keadaan nak matilah kan, kalau katakan spiritual dia tidak kuat, apa berlaku pada dia? Dia terus akan kata, okey, matilah aku. Dia akan terima, matilah aku dah tak ada harapan dah. Aku dah tak boleh buat apa lagi aku nak hidup lagi kat dunia, memang aku dah tak boleh hidup lagi. Dan macam-macam lah dia akan fikir dalam otak. Tetapi kalau dia ada spiritual, apa yang dia fikir? Ini jawapan yang dia beri dalam masa bengkel saya tu. Dia kata, kalau begitu doktor, saya mengharapkan suatu magical berlaku atas diri saya. Maknanya dia masih ada harapan, dia masih meletakkan harapan kepada sesuatu. Meletakkan harapan kepada sesuatu untuk sembuh, maksudnya dia masih yakin dan percaya kepada satu kuasa. Walaupun dia percaya magic, sebab dia tak percaya pada Tuhan, jadi dia percaya pada magic. Jadi magic itulah dianggap sebagai suatu kuasa yang boleh membantu menyembuhkan penyakit dia. Itu situasi yang kita kena perlu faham lah. Maknanya keinginan rasa spiritual tu tetap ada pada semua orang. Semua sekarang kita sihat, kita tak perasan. Baik, teruskan. Okey, dalam melalui program Hospital Masjid Ibadah, kadang-kadang kita tak rasa program Hospital Masjid Ibadah adalah sekadar program aja, tak berapa penting. Sebenarnya dia penting. Kita tengok kita mula melalui program ini, 3 aspek dalam agama kita, dalam Islam, ada 3 aspek yang paling utama yang perlu ada dalam diri seorang Islam, dan ketiga aspek ini dia perlu berjalan serentak, seiring. Dia tak boleh ada dua, dia mesti ada akidah, fiqh ataupun syariah, dan juga akhlak. Ni 3 ni mesti sekali. Dia tak boleh ada akidah dengan fiqh saja, akhlak tak ada. Nanti dia akan jadi orang yang akidah mantap, dari segi fiqh dia memang ahli ibadat semua jaga, tapi tak berakhlak. Mulut dia celupa, contoh kan. Jadi tak sempurna, ni seorang Islam yang tidak sempurna. Tapi tak sempurna juga kalau katakan akhlak bagus, tutur kata jaga, hormat, muamalah bagus, fiqh jaga sembahyang baik, tapi akidah pula rosak. Percaya pula kepada perkara-perkara khurafat dan sebagainya, pun tak sempurna. Nampak tak? Dia mesti jalan seiring, dan melalui program Hospital Masjid Ibadah dah kita terapkan nilai ini. Sebab kita jangan ingat aspek ini tidak ada dalam perubatan. Aspek ketiga-tiga aspek ini dia ada dalam keseluruhan kehidupan kita, dari segi ekonomi, dari segi hubungan kemanusiaan, termasuk dah juga dari segi aspek kesihatan. Next, contoh aspek akidah, konsep berubat dalam Islam kan. Kita ada konsep ketika kita nak berubat dalam Islam. Saya satu contoh kadang-kadang kita merasakan bila kita nak berubat dalam melaksanakan pengubatan, kita rasakan bahawa kita kena jumpa dengan doktor yang Islam saja, baru kita perubatan kita tu kira Islam lah. Bukan macam tu. Mungkin dah di kalangan masyarakat awam mungkin dia akan merasakan seperti itu Tetapi sebenarnya kalau kita tengok perubatan yang kita laksana sekarang ni, apakah ia merupakan perubatan yang diiktiraf oleh Islam? Sebenarnya ia diiktiraf oleh Islam. Sebagaimana kita tengok contoh di zaman Rasulullah, seorang sahabat, tak silap saya Abdullah bin Mas'ud, dia sakit perut, sakit dalam perut. Jadi bila dia jumpa dengan Rasulullah suruh dia pergi jumpa dengan seorang Yahudi yang tidak Islam.
Nama dia Al-Harith bin Kaldah Al-Thaqafi, ya. Dia ni seorang Yahudi, dan dia belajar ilmu perubatan daripada, ya, terima kasih, daripada Parsi dan Romawi, ya. Daripada Rom dan Parsi dia belajar ilmu perubatan. Dan kaedah perubatan rawatan dia adalah operation. Zaman tu dah ada dah, dia operation, dia belah perut, kan. Maka Rasulullah suruh pergi, walaupun dia tidak seorang Islam, dan pergi, ya. Yang tak boleh perawatan dalam Islam ni apabila kita bergantung kepada pokok yang khurafat lah. Maksudnya kita mensyirikkan Allah. Yang itu tak boleh lah dalam pelaksanaan perubatan. Kadang-kadang kita ada orang dia tak berapa percaya dengan perubatan kesihatan yang di hospital, tapi dia percaya pula jumpa dengan bomoh-bomoh. Kadang-kadang kena penyakit fizikal, penyakit kanser, penyakit fizikal lah, buat pinggang, sakit jantung, dia pergi jumpa bomoh. Bomoh ni pula macam-macam jenis bomoh lah. Bomoh macam-macam. Kalau kita belajar saya biasa dengar lah, yang ada bedah, pembedahan secara batin macam tu. Yang patient tu dia kata macam betul-betul, dia rasa macam betul-betul. Tapi bila pembedahan tu tak adalah keluar, katakan jantung, tak adalah dia potong jantung, ganti jantung baru ke apa, tak nampak. Patient cakap macam tu, dia tak nampak, tapi dia kata dia ada rasa, kan. Lepas tu dia kata baik, dia kata sembuh, dia kata tak kira lah, rawatan seperti itu, walaupun katalah sembuh lah, kita tak tahu sembuh tak sembuh, sebab tak ada kajian yang spesifik yang kita buat dalam aspek itu, kan. Katakanlah sembuh, dia sembuh tetap syirik dari segi hukum dia, sebab kalau katakan tu dah pasti dia menggunakan makhluk lain dalam melaksanakan rawatan dia, kan. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda yang dilarang, yang tidak dibenarkan, ya. Baik, contohnya satu lagi dari aspek akidah, kan. Kita berkeyakinan bahawa yang memberi sakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah, keyakinan kita. Kalau kita kata manusia boleh beri sakit, maka akidah kita telah rosak. Macam baru-baru ni bila pandemik, kan, bila pandemik nak PKP, semua balik kampung, kan. Balik kampung, ini berlaku, ni real punya cerita. Bila ada satu kes di Hospital Sungai Buloh, mungkin boleh sahkan dengan Dr. Fahmi, bila nak umum PKP, semua pakat balik kampung. Bila balik, orang kampung kena, iaitu bapa dia dengan menantu dia. Menantu dia, bapa, dua-dua masuk Hospital Sungai Buloh, kan. Dua-dua masuk, tetapi oleh kerana bapa dah tua, bapa meninggal. Yang menantu sembuh, balik keluar. Apa berlaku? Keluarga semua salahkan menantu tadi. Semua salahkan menantu tadi. Dia kata kau punya pasal lah, bapa kena COVID, bapa meninggal, kan. Semua adik-beradik dia jadi stres lah kepada menantu tadi, ya. Adik-beradik semua marah, semua tumpu pada dia, kan. Jadi ini kita dah salah konsep. Sebab yang memberikan penyakit itu, yang memberi penyakit adalah Allah. Menantu tu dia sebagai penyebab saja, sebagai alat. Allah sebut likulli syai'in sababa, kan. Setiap satu berlaku dengan sebab. Maka sebab untuk bapa ada jadi penyakit, dapat penyakit tu adalah disebabkan oleh menantu tadi. Kalau katakan bukan menantu dia tadi, bukan, kalau Allah takdir bapa dia kena sakit tadi, tetap akan kena. Dan kita ada satu istilah yang kita guna, sporadik, kan. Maknanya bagi patient yang memang tak ada jumpa siapa-siapa apa semua, tapi boleh kena, maka kita fikir-fikir secara sebabnya, kita mengatakan bahawa dia dah ada dari segi bentuk sporadik lah, serangan COVID tadi tu, kan. Itu conclusion lah yang kita buat dari segi perubatan, ya. Maknanya sebab yang nak beri sakit adalah Allah. Ini akidah, kan. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah At-Taghabun, wa ma usiba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada kesusahan ataupun bencana ataupun musibah lah yang menimpa, termasuklah penyakit, sakit, melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya. Yahdi qalbah makna dia, untuk orang beriman Allah akan pimpin hati dia. Makna ketika dia dapat satu musibah, dia akan terus ingat Allah. Tapi itu boleh bicara lain kalau kita perlukan. Baik. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu juga menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah. Yang menyembuhkan penyakit,
Kalau kita katakan obat ni yang paling mujarab dan obat ni boleh menyembuhkan, kita telah rosak akidah kita. Obat itu adalah sebab saja. Sebab dalam kehidupan dunia kita secara fitrah, segalanya berlaku dengan sebab. Dia ada sebab-sebab dia. Kita sakit perut, adalah sebab dia, mungkin salah makan ke apa, mesti ada punca. Kalau sesuatu tu berlaku tanpa sebab, itu jarang-jarang. Ada, betul, kuasa Allah. Orang meninggal, kan kita biasa dengar orang yang sihat tak ada apa-apa, dia tak ada, orang muda lagi, tak ada penyakit dan tak ada sejarah sakit pun, mak bapak keluarga semua okey, dan tiba-tiba meninggal, heart attack contohlah. Maka kita lihat di sini, walaupun tanpa sebab, heart attack itulah jadi penyebab dia, tapi penyebab-penyebab yang kepada heart attack itu mungkin kita tak terfikir kan. Jadi ini semua adalah sebab atas kehendak, yang itu jarang-jarang berlaku. Kalau kita tengok statistik pun, orang yang meninggal sebab, katalah sebab jantung tadilah, cerita saya dah bawa jantung kan, tengok antara meninggal sebab jantung tiba-tiba saja ataupun dengan ada sejarahnya, mungkin kita akan dapatlah nisbahnya kan. Saya rasa mungkin jarang sangat, mungkin 1001 kan kes yang berlaku macam tu kan. Okey, itunya realitinya. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Nampak tak? Jadi dari segi aspek akidah kita tengok, dari segi aspek akidah kita yakin yang memberi sakit itu Allah, yang menyembuhkan pun Allah. Jadi kalau kita sakit, kita nak siapa? Kita nak minta siapa sembuhkan kita? Mestilah Allah. Sebab dari segi akidah, Allah yang menyembuhkan. Sebagaimana firman Allah, kita tengok sini dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyyamsaskallahu bidurrin falakashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan ataupun termasuk sakitlah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Tak ada orang yang boleh menghilangkan penyakit itu melainkan Allah. Itu dari segi aspek akidah kita. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sebab tu bila kita kena sakit, kita nak sembuh, kita sembuh minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Bila kita minta dengan Allah, maka kita nak rapat dengan Allah pun nak jauh dengan Allah. Kalau kita nak minta dengan seseorang, kita kena rapat dengan orang tu, kita nak jauh dengan orang tu. Mestilah kita nak rapat dengan orang tu, tuan-tuan, kan? Barulah orang tu akan tolong kita. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita nak supaya Allah, doa kita nak minta kepada Allah untuk sembuhkan kita, maka kita kena rapat dengan Allah SWT, bukan kita semakin jauh. Sebab tu kita ada program Hospital Masjid Ibadah ni, atas keyakinan ini kan. Semua orang bila sakit nak sembuh kan. Ada tak orang yang bila sakit dia tak nak sembuh? Ada tak? Secara umumnya memang tak ada. Semua orang nak sembuh. Tak ada orang kata sakit tak apalah, aku okey je, aku nak terima je. Kalau mati pun no problem. Ada juga orang macam tu, tapi jarang-jarang kan. Kebanyakan manusia bila sakit dia mesti nak sembuh. Jadi dalam nak penyembuh, kita tahu, kita yakin Allah menyembuhkan, tetapi dia kena ada sebab musabab dia. Sebab dia apa? Perawatan, makan ubat. Itulah. Mengubah cara hidup apa contoh kan, cara pemakanan apa contoh lah. Itu antara sebab musabab dia. Yang kita buat ni adalah sebab dia. Doktor-doktor, tuan-tuan perempuan sekarang yang berada di hospital, kita sedang melaksanakan sebab ke arah kesembuhan patient. Itu yang kita buat ya. Baik, terus aspek dari segi aspek fiqh yang ini hukum hakam dalam peribadatan, dalam perubatan ada hukum kan. Semuanya ada hukum. Katakanlah kita nak memberi seorang pesakit ubat apa macam tu Ubat tu adalah ubat yang halal ataupun tak halal. Ni ada dalam Islam. Ada hukum dia. Ubat pastilah yang halal kan. Tapi kalau tak ada yang halal, boleh tak pakai yang tak halal? Dia ada syarat-syarat, boleh tu boleh. Kalau tanya orang yang agak keras, dia kata tak boleh. Memang tak boleh langsung. Tapi kalau yang agak ni sikit, belajar ilmu fiqh mendalam sikit, dia akan cakap, dia tengok kepada keadaan darurat. Darurat tu timbul macam mana, dia ada sebab-sebab dia. Maka jadi boleh kan. Ini adalah hukum hakam. Ketika tuan-tuan, bila kita nak puasa, perasan tak akan keluar banyaklah orang kongsikan bersama kita perkara yang membatalkan puasa, yang tidak membatalkan puasa kan.
Penggunaan inhaler pun macam tu. Adakah batal puasa, ada tak batal puasa, ada kata batal, ada kata tidak, dan macam-macam lagi lah. Banyak isu-isu perubatan yang itu semua terhasil daripada hukum fik. Nampak tak? Hatta COVID-19 itu hari pun kan, bila jenazah tak boleh dimandikan, maksud saya tak boleh penyentuhan kan, maka apakah nak mandikan jenazah? Dah tak boleh pun nak mandikan sebab dia banyak risiko dia, maka jenazah tak perlu dimandikan. Yang mandi itu syarat saja, mandi yang atas, maknanya bukan mandi jenazah, dia mandikan jenazah yang telah di seal apa semua, kita mandi itu sebagai syarat saja kan? Jadi ini semua adalah hukum syarak. Syarat itu pun difatwakan dulu kan, macam doktor ataupun frontliner yang pakai PPE tu kan, macam mana dia nak beribadah, boleh ke tak boleh, semua tu hukum dah ada. Boleh tak menjamakkan solat di kalangan doktor yang melakukan pembedahan, yang makan masa yang panjang pun macam tu, nak jamakkan dulu solat dia, boleh ke tak boleh, semua tu ada hukum. Ini fiqh, bukan FAKE FIQH, fiqh. Hukum ini ada dalam perubatan. Kalau katakan kita tidak melaksanakan hospital masjid ibadah, mungkin ia tidak akan jadi besar-besaran kan? Mungkin atas individu tertentu saja kan, yang ada kesedaran, doktor-doktor yang ada kesedaran sikit, dia tu sikit, dia buat. Ataupun mungkin ada pegawai agama ataupun jabatan mufti, dia buat, tetapi tidak secara organised. Tapi bila kita ada program hospital masjid ibadah, benda ni semua meluas sampai kepada semua pesakit, sampai orang awam pun dapat manfaat, walaupun yang bukan berada di hospital kan. Inilah antara kesan ataupun impak daripada hospital masjid ibadah, tuan-tuan. Kita tak nampak macam tak berapa, program sikit je itu kan, tapi sebenarnya besar manfaat dia, kesan dia. Okey, next. Dari segi aspek akhlak, etika kan, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Dari segi akhlak, kaedah dan cara komunikasi kan, melihat aurat boleh ke tak boleh melihat aurat, cara tutur kata, apa fokus, matlamat seorang doktor dalam melaksanakan kan. Matlamat seorang doktor dalam nak melaksanakan rawatan, kalau katakan memang dia niat dia betul lillahi ta'ala, tetapi dia apa yang dia buat tu salah, maka dia tidak berdosa. Memang sedar niat dia. Okey, katakanlah satu patient dia memerlukan satu kaedah rawatan. Jadi dalam kaedah rawatan tu, katakan belum ada satu sistem yang betul-betul lah, kajian saintifik belum dapat satu keputusan tetapi terpaksa dilaksanakan ke atas patient itu. Dan ketika itu doktor ataupun doktor pakar tu yang bertanggungjawab untuk menentukan nak buat atau tak buat. Nampak tak? Kalau katakan doktor tu ada sense yang tidak clear, tidak jelas, tidak ikhlas macam tu, contoh dia tengok orang ni, mungkin orang yang dia marah, tak kira lah apa sebab dia marah, dia tak suka orang tu, macam tu Ni dari segi etika lah, saya rasa etika doktor pun macam tu. Dia meneruskan rawatan pada orang tu dengan keadaan marah dia kan, maka apa yang dia buat silap pun macam tu, maka dia berdosa. Tapi kalau dia buat tu dengan penuh keikhlasan dan berdasarkan pengalaman dia sebelum-sebelum ni, biasanya buat tu memang baik macam tu lah, okey, cara tu boleh. Bila dia buat pada orang tu tak boleh, jadi negatif macam tu lah, dia tidak berdosa dari segi hukum, sebab dia telah menggunakan kepakaran dia dan niat dia memang betul, ikhlas, baik untuk menyembuhkan penyakit orang itu. Tetapi tidak keadaan itu tidak membantu pesakit macam tu, maka itu terlepas daripada tanggungjawab dia, doktor itulah Baik, ini saya boleh kongsikan lah. Terus next. Okey, memenuhi maqasid syariah. Sebelum ni memang kita tak pernah dengar pun pasal maqasid syariah kan. Saya rasa tuan-tuan mungkin ada dengar-dengar tapi tak tahu apa benda kan. Kalau saya tanya test orang ni pun belum tentu boleh faham ni apa tu maqasid syariah. Maqasid syariah tu maksud dia adalah matlamat. Maqasid itu maksud tu adalah maksudlah tujuan ataupun matlamat syariah. Matlamat syariah ni sesuatu hukum tu atau sesuatu perbuatan tu dibenarkan buat, apa tujuan dia? Dalam Islam ada 5 perkara lah. Okey, antara tujuan dia adalah untuk kebaikan, untuk menolak kemudaratan, untuk mendapatkan manfaat. Itu antara tujuan secara umum Pelaksanaan HMI menjadi sebahagian daripada aktiviti bagi memenuhi keperluan dalam memenuhi matlamat yang ditetapkan oleh syarak. Okey, semasa 2018 program HMI telah melonjakkan peratu pencapaian indeks syariah yang tinggi lah dalam tu. Sebab apa? Dengan adanya program HMI
Bila JAKIM masa tu dia buat indeks syariah tahun 2018 kan, ada yang indeks syariah tu, mungkin kita pernah dengar lah. Jadi dengan adanya program Hospital Masjid Ibadah, terus dia membantu KKM dalam memenuhi kehendak syarak. Okey, cuba next. Kita tengok dia indeks syariah tu, dalam indeks syariah ataupun makasih syariah dia ada 5 perkara yang kita nak jaga, iaitu jaga agama, jaga nyawa ataupun jiwa, akal, keturunan dan harta. Dia ada lagi lah, tapi ini yang disepakati ramai di kalangan para ulama, ada 5 perkara. Dari 5 perkara kita tengok KKM memenuhi 3 keperluan, iaitu kita jaga nyawa ataupun jiwa, kita jaga akal dan kita jaga keturunan. Ini kita buat secara langsung, memang kita buat, memang KKM buat. Dan yang 2 lagi tu, memelihara agama dan harta ni, itu sebenarnya KKM buat secara tak langsung. Kalau kata orang tu tak sihat kan, dia boleh tak amalkan agama dia dengan sempurna? Tak boleh juga. Dia akan menggunakan hukum darurat tadi lah, darurat, rukhsah dalam menghidupkan agama dia. Jadi agama dia sempurna jugalah bagi diri dia lah, bagi orang tu sempurna, walaupun dia mengambil rukhsah, dia mengambil darurat tadi, Tapi kalau dia sihat, dia dapat melaksanakan agama. Nampak tak? Dalam aspek agama sendiri pun KKM memberikan memainkan peranannya secara tidak langsung. Begitu juga sosial, harta. Begitu juga dengan harta. Kalau dah sakit, asyik berubat, duit banyak habis pada berubat kan, berubat. Kita tengok dalam media, kadang-kadang ramai je orang yang tak cukup keperluan perubatan dia, maka dia minta derma sana, minta derma sini untuk buat pembedahan dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab harta. Tapi kalau dia sihat, nampak tak? Dia boleh kurang lah, dari segi harta tu kurang lah dia gunakan untuk rawatan, dia boleh gunakan untuk aspek lain ya. Okay, next. Membantu pesakit beribadah. Ini fokus yang biasa kita buat. Sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam ibadah ni tuan-tuan hadirin sekalian, kita fokus utama solat lah. Sebab apa? Ibadah-ibadah lain tu dia boleh tak buat dan dia boleh tukar. Ibadah lain, kecuali semayang tak boleh. Contoh kalau puasa, patient bila dia sakit, dia tak perlu, kalau dia tak boleh puasa, dia tak perlu puasa. Dia boleh ganti puasa pada hari lain kan. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang bermusafir sakit ataupun bermusafir, maka dia boleh tak berpuasa dan digantikan pada hari yang lain. Dia boleh ganti pada hari lain puasa kan. Begitu juga dengan zakat, tak cukup duit tak payah bayar. Balah dia yang terima zakat. Begitu juga dengan haji, tak ada kemampuan, istitaah tak ada, tak peduli. Tapi solat dia kena jaga. Sebab solat itu adalah hubungan. Solat itu kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kan saya kata saya beritahu tadi, kalau kita nak sembuh, kita nak minta sesuatu, kita minta dengan siapa? Dalam hadis Rasulullah, ada hadis Rasulullah, Nabi pernah cakap, hatta kalau kita nak minta tali kasut kita hilang sebelah, ni sebab kes berlaku lah, Nabi cakap apa? Mintalah dengan Allah. Minta dengan Allah. Ni sebenarnya macam ni. Dalam hidup kita, katalah kita nak beli rumah, kita nak rumah kan, kita minta dengan siapa? Bila kita dah fikir, nak beli rumah lah, bincang suami isteri, nak beli rumah lah, kita minta dengan siapa? Kita tak minta dengan Allah first. Nampak tak? Kita minta dengan cari maju ataupun tanya orang, nampak tak? Kita bukan tanya pada Allah. Sepatutnya apa kita buat? Bila kita nak sesuatu, ini yang Allah suka, yang Allah nak kita buat, dan Allah sangat suka orang macam ni. Bila kita nak sesuatu, apa saja yang pertama kita minta dengan Allah. Kita rasa nak tukar kereta, ya Allah, aku nak kereta. Minta dengan Allah direct. Bila berlaku begitu, bila kita bergantung dengan Allah, nanti Allah akan bantu kita. Allah akan bantu kita. Bagaimana cara Allah bantu? Nanti Allah akan ilhamkan kepada kita untuk kita jumpa orang yang betul. Begitu juga kita sakit. Bila kita sakit, nak sembuh, minta siapa kita nak sembuh? Minta dengan Allah dulu. Nampak tak? Minta, sebab apa? Bila kita minta dengan Allah, nanti Allah akan ilhamkan kepada kita untuk jumpa siapa untuk mendapatkan rawatan. Orang yang kita jumpa akan tepat sebab dengan bimbingan Allah. Tetapi sekiranya kita tidak bergantung dengan Allah, ni saya cakap ni berdasarkan kepada hadis Rasulullah tak bergantung, maka Allah akan berlepas tangan. Kita tak minta Allah, kita terus sakit terus jumpa doktor. Macam itulah, pergi klinik, jumpa doktor.
Maka ketika itu Allah akan berlepas tangan. Apa yang berlaku? Allah kata, ini saya cakap ni hadis Allah akan membiarkan orang yang kita jumpa itu untuk menggunakan kepakaran dia bagi menyembuhkan penyakit kita. Makna Allah berlepas tangan. Nampak tak? Allah tak tengok kita lagi dah. Serap pada orang tu. Kalau orang tu pakar, dia memang cerdik betul, dia mampulah. Bolehlah kau sembuh berdasarkan sebab musabab tadi. Kalau dia tak pakar, kalau dia orang yang penipu, karut dalam aspek lain lah, bukan perubatan. Macam tu nak beli kereta, kita jumpa salesman yang penipu, kita kena tipu lah. Sebab tu kita minta dengan Allah. Ini adalah asas kita dalam kehidupan kita seharian lah. Begitu juga bila kita nak minta dengan Allah, makna kita kena rapat dengan Allah. Kalau kita jauh dengan Allah, perintah-perintah dia semua kita tinggal, kita nak minta dengan dia nak bagi ke? Itu persoalan logik akal kita lah. Allah mungkin bagi, bergantung kepada situasi hati kita ketika itu, ketika kita minta itu. Kalau kita dah taubat, kita apa semua kita minta, insya-Allah Allah beri. Baik, next. Menyediakan kemudahan dan prasarana ibadah. Melalui program hospital mesti ibadah. Kita sediakan ruang salat. Kalau tak ada, patient nak salat, sendirilah, lantak kau lah. Buatlah sendiri macam mana. Kan? Tapi bila kita ada HMI, kita tunjuk arah kiblat. Kita sediakan ruang solat. Kalau hospital-hospital yang ada surau tu ataupun bilik solat tu, dia sediakan bilik solat lagi. Ada semua peralatan-peralatan. Kalau tak mampu nak wuduk, bertayamum, kita sediakan debu tayamum. Kalau tak ada dulu, cari sendirilah. Bila cari sendiri, bila tak ada pasaran, permintaan tak ada, produk pun tak ada. Jadi nak cari kat mana? Cari kat tepi-tepi pasir, kat mana-mana debu kan nak cari dululah. Keluarga sendirilah. Tapi sekarang ni bila kita dah ada permintaan, ada pula syarikat-syarikat yang keluarkan. Dah siapkan debu dah. Kita dah senang dah, tak perlu nak cari lagi kan. Kalau tak boleh nak pakai air, botol spray, kita sediakan botol spray. Kadang-kadang ada pesakit yang alert, dia bawa sendiri tapi ada tak sempat fikir benda tu. Sampai-sampai nak sembahyang macam mana? Baru nak fikir kan. Maka kita bantu. Ini semua, tuan-tuan, man sanna sunnatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang meninggalkan contoh tauladan yang baik kepada seseorang, maka bila orang tu laksanakan, maka dia meninggalkan contoh, dia ajar tu dapat pahala. Kemudian orang tu laksanakan berdasarkan apa yang dia ajar, dia dapat pahala dengan ketika orang tu laksanakan. Macam tu kan. Saya ambil satu contoh lain. Isteri, dia bangun pagi, dia sediakan pakaian untuk suami dia pergi semayang. Kan? Suami dia bangun, dia sediakan. Dia pakaikan terus suami dia baju tu. Dah siap gosok apa semua, minyak wangi. So suami dia pergi semayang. Isteri tu tidur balik, tak boleh semayang kan. Tidur balik. Suami dia pergi semayang, dapat pahala kan. Isteri akan tetap dapat pahala sama. Itu berdasarkan hadis tadi. Walaupun tak boleh tapi dapat pahala semayang. Kalau isteri tadi dia membantu suami dia untuk melaksanakan ibadah. Begitu juga patient, tuan-tuan. Kan? Jadi kita tak nak ambil ke? Kita nanti bila mati, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam, semua amalan akan terputus kecuali 3. Anak yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah lah. Jariah yang kita tinggalkan. Ilmu yang bermanfaat ni apa? Ilmu yang kita ajar ni. Tahu tak? Kalau kita dah mati, kita ajar ilmu kita ni kepada orang, selagi mana orang tu amal dengan ilmu kita, kita ajar anak kita, selagi mana anak kita amal dengan ilmu kita, kita dapat pahala. Kita ajar orang lain, orang tu beramal, dan orang tu dia ajar orang lain lagi dengan ilmu yang kita ajar tu, dia ajar pula kepada orang lain. Orang yang generasi kedua yang mengamalkan apa yang kita ajar, kita tetap dapat pahala lagi. Dia ajar lagi generasi ketiga, kita akan dapat pahala sama. Dia macam MLM dulu kan, ada piramid, sistem piramid macam tu lebih kurang. Orang bawah amal, orang pertama tetap dapat dia punya keuntungan dia. Begitu juga dalam ibadah. Sebab tu tuan-tuan, jangan bagi kat ustaz saja. Kan, tak ada ustaz je dia untung dapat ibadah ni kalau dia ustaz saja yang mengajar. Kita kena ambil kesempatan ni. Dalam bab ilmu ni hanya 3 saja, tuan-tuan. Yang ini yang kita harapkan, anak yang sentiasa mendoakan. Yang itu kita memang kena suruh. Ajar anak kita, kau doakan tak datuk kau? Kau doakan tak moyang kau? Kau doakan tak datuk nenek moyang kita terus semua tu?
Kalau dia kata tak doakan lagi, doa sekarang, kita suruh. Jadikan amalan supaya kita mati nanti dia akan doakan kita. Anak yang soleh yang mendoakan. Kalau kita tak ajar benda ni, tak ada doa. Kita sendiri pun tak doa untuk datuk nenek moyang kita, sedangkan datuk nenek moyang kita dah meninggal tu, dia mengharapkan doa daripada kita. Jadi kita kena amal. Baru bila kita amal, dapatlah sampai. Jadi anak ikut, anak akan sampai. Generasi demi generasi kan. Baik. Itu tak apa, okey lagi. Bab ilmu, amal jariah. Kalau kita kaya bolehlah kita bina sebuah masjid, bina hospital, dan kita buatlah. Tak mampu banyak, kita beli sejadah saja, beli Quran saja letakkan. Itu sebagai jariah. Kita boleh buat. Bab ilmu ni dia bukan ilmu agama saja, termasuklah ilmu-ilmu masak kan. Tuan-tuan perempuan pandai masak, ajar nak masak. Itu juga ilmu yang bermanfaat. Apalagi ilmu agama. Sebab tu jangan bagi ustaz seorang. Kan? Bab ilmu ni kadang-kadang kita dah tak ajar anak kita, kita serah kepada sekolah. Kita serah pada sekolah untuk ajar anak kita. Last cikgu kat sekolah lah dapat amal jariah. Anak kita beramal dengan ilmu tu, nanti anak kita ajar lagi, cikgu tu dah mati, dia tetap dapat amalan yang anak kita beramal daripada apa yang dia ajar. Kalau kita ajar buruk dapat dosa lah, kalau kita ajar baik dapat baik lah. Hadis yang saya baca tadi, man sanna sunatan sayyi'ah, barang siapa yang mengajar orang lain yang jahat pula, fa alaihi wizruha, dia dapat dosa. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau dia ajar, nampak tak? Ini hadis motivasi kepada kita sebenarnya. Nampak tak? Jadi jangan beri pahala tu kepada ustaz seorang. Kita kena grab pahala ni tuan-tuan. Kita kena cari. Sebab apa? Sebab kita ni kurang buat amal soleh, kebaikan. Jadi kita kena rajin lah. Yang itu kalau nak cerita panjang nanti kan habis masa saya. Baik, terus next. Integrasi bidang perubatan dengan ilmu ibadah. Yang ini kita belajar. Selama ni tuan-tuan dalam bidang perubatan kan, mungkin tidak mendalami aspek agama. Kalau belajar perubatan, tahu cara solat orang sihat ya. Kita tahu tak cara solat nak baring, duduk macam mana? Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Nampak tak? Tapi tuan-tuan diberi ruang diajar. Ini adalah integrasi ilmu. Kan? Jadi kita tahu. Sekurang-kurangnya kalau bukan untuk orang lain, kita guna untuk diri kita sendiri. Tengok tuan-tuan macam ni apabila seorang pasien nak mati, dia keseorangan di hospital. Siapa yang ada bersama dengan dia ketika itu? Siapa yang dekat dengan dia? Kalau dia ada waris, warislah. Tapi kalau dia tak ada waris, siapa bersama? Tak ada orang. Yang ada dekat dengan dia ketika itu siapa? Kita yang dekat, yang selalu tengok dia. Boleh tak kalau kita, orang yang nak meninggal, kita tinggal dengan dia? Boleh kalau kita ni hati keras hati, tak ada rasa apa-apa, kau nak meninggal, lantar kau lah. Nanti kita nak meninggal, nanti orang tinggal dengan kita. Bagaimana kalau orang tu adalah waris kita, mak bapak kita, anak kita? Apa kita rasa? Tidakkah kita rasa kita nak bantu? Sepatutnya kita kena ada rasa nak bantu saudara kita. Saya beritahu bila seorang sakit, innallaha ahabba qauman idza ahabba qauman ibtalahum. Allah sebut, apabila Allah cintakan seseorang, satu kaum, maka Allah akan uji kaum tu. Antara ujian dia adalah dengan sakit. Maknanya orang yang sakit, pasien kita semua ni, ada orang yang dalam nak mendapat kasih sayang Allah. Dia nak dapat kasih sayang Allah. Maksud kalau saya buat umpama, contohlah, Allah dah buka tangan dah, aku nak sayang kau ni, kau nak ke tidak? Kalau nak, kena uji dulu. Itu cara Allah. Cara Allah nak beri kasih sayang dia adalah dengan ujian. Sebab tu kita tengok, siapa kekasih Allah? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Siapa yang paling berat ujian? Nabi-nabi dan rasul-rasul lah. Semua nabi dan semua rasul diuji. Baca sendiri sirah. Nabi Ayub diuji macam mana? Sangat teruk ujian dia. Nabi Adam sendiri diuji. Daripada dah duduk tempat best-best, kena turun kat dunia. Dunia ni tempat tak best kan? Nak makan kena usaha sendiri. Dekat tempat dia nak makan hanya fikir je, ting, dah ada depan mata kan? Nampak tak? Itu ujian. Orang dah biasa hidup senang, kemudian dia kena hidup susah, akan stres. Ini berlaku kepada semua manusia kan? Sebelum Covid gaji 20,000, bila Covid kena buang kerja, tak ada lagi, pendapatan zero, dia akan terus stres ya. Baik, orang ini Allah sayang, Allah dah buka tangan. Cumanya pesakit-pesakit inilah dapat ataupun nak menyahut kasih sayang Allah ataupun tidak. Kalau dia redha, dia sabar, dia akan dapat kasih sayang Allah terus, automatik. Tapi kalau dia tak redha, kalau dia tak sabar, dia mengerang-mengerang, dia melong-melong, marah sana marah sini apa semua, maka sakit itu akan jadi siksaan bagi dia sebelum dia disiksa dalam kubur nanti.
Sebab dia tak akan dapat kasih sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang redha dengan sakit yang Allah beri, maka baginya keredaan Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang marah dengan sakit Allah beri pada dia tu, dia marah, tak kira lah dia marah siapa, dia marah Allah ke, dia marah manusia ke, falahu sakhat, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah. Itu dah clear. Ini prinsip kita. Jadi siapa yang nak bantu patient tu, yang ketika dia sakit dan memang Allah nak buka tangan, nak beri kasih sayang dia, tapi dia menolak, kita lah tak bantu dia supaya dia terima, mendapat kasih sayang Allah, supaya dia reda, supaya dia bersabar. Tapi tak boleh nak cakap reda lah cik ya, sabar cik ya, sakit orang memang kena pelempang gitu kan. Dia kena ada teknik dia, ada cara dia lah, cara dia spiritual care lah, insyaAllah. Okay, next. Okay, pengenalan kepada spiritual care yang ini nanti Dr. Fahmi akan terang lebih lanjut. Next. Melalui perkhidmatan. Next. Okay, peranan dan tanggungjawab kita. Tengok masa saya ada lagi 9.54. Okay, ada lagi. Saya letakkan dua peranan lah. Yang pertama di peringkat pengurusan, sebab HMI takkan berkembang tanpa sokongan pengurusan. Dan ada pegawai-pegawai kader JAKIM kita yang berada di setengah-setengah hospital. Kita buat pemantauan, kita cek yang tak dapat sokongan daripada pengurusan atasan. Mereka tak dapat nak buat HMI. Buat sendiri-sendiri. Ada yang buat sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri tau. Susah tuan-tuan bila nak buat sendiri. Tak dapat. Kadang-kadang ada tu diletakkan, bukan setakat tak dapat buat tu. Ada pegawai JAKIM saya kongsi kat sini je lah. Minta maaf lah cerita di setengah hospital yang tak nak terima, dia letak pegawai JAKIM ni dekat operator, bilik operator. Ada dekat bilik Pak Gan, duduk sekali dengan Gan. Kesian tuan-tuan, tak nak cerita kat mana lah, tapi ini yang kita lalui lah. Baik, yang pertama, melaksanakan pemantauan bagi memastikan objektif dan matlamat pengurusan program HMI terus tercapai. Kena kenal pasti apa objektif HMI. Dua saja objektif HMI. Yang pertama, pesakit dapat melaksanakan ibadah, dan yang kedua, staf dilatih supaya staf boleh melatih ataupun mengajar pesakit untuk beribadah. Kalau nak harap ustaz seorang, letih tuan-tuan. Ustaz ni dia kerja dia kan banyak kan, dia seorang kan. Buat masa ni tanya tak tambah orang ke ustaz? Kita dah usaha macam-macam dah, tapi setakat ni ini je yang kita dapat, yang kita ada. Jadi kita guna pakai hari inilah. Jadi kalau kongsi lagi pun, kita nak buka ruang kepada staf-staf yang lain untuk turut sama dapat ganjaran pahala akhirat. Kita punya fokus hidup dekat dunia ni, apa tujuan kita hidup kat dunia? Apa tujuan? Apa tujuan hidup kat dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Maknanya apa? Maknanya kita kena sentiasa beribadah. Sentiasa, semua kita hidup ni mesti ibadat je. Sebab apa Allah suruh ibadah? Sebab innamal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab apa? Sebab Allah nak tengok siapa yang paling banyak buat amal soleh. Kita hidup kat dunia ni, amal soleh itu ibadah lah. Ibadah, amal soleh itu adalah ibadah. Semua amal soleh adalah ibadah. Semua ibadah adalah amal soleh. Ibadah tu apa? Ibadah tu adalah ketaatan ataupun patuh kepada perintah Tuhan. Itulah ibadah. Dan itulah amal soleh. Apa perintah Tuhan? Semua perintah Tuhan. Perintah Tuhan bukan saja kita sembahyang, puasa, zakat. Perintah Tuhan supaya kita berkata benar. Perintah Tuhan kita tolong-menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan? Bertolong-tolong dalam perkara kebaikan. Banyak lagi perintah Tuhan kan. Semua yang kita buat tu, yang kita rawat pesakit tu pun kita tolong pesakit, boleh masuk dalam kategori itu. Maknanya ibadah. Jadi maknanya ibadah. Gunakan kesempatan ini sebaiknya untuk kita melaksanakan ibadah. Sebab itu fokus dan tujuan kita hidup. Bukan tujuan hidup ni untuk happy-happy, gembira-gembira kan. Dan tukar kereta tukar lagi, tukar kereta tukar lagi, tukar kereta tukar lagi. Kan. Bukan tak boleh, boleh lah, tapi jangan fokus itu je kan. Ibadah tu fokus utama, nak tukar kereta tu second kan. Jadi kena clear lah yang mana lebih utama, aulawiyat yang mana utama, yang mana secondary Baik, merancang aktiviti peningkatan profesionalisme bagi menjamin pegawai yang sentiasa kompeten dalam memberi perkhidmatan. Ini tugas pengurusan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai. Kalau dalam aspek HMI, dalam pengurusan pesakit lah, pengurusan ibadah pesakit. Kalau spiritual care, dalam pengurusan spiritual pesakit.
Yang ini ilmu ni sentiasa baru, terutamanya dalam perubatan cepat. Perubatan ni dia laju kan, teknologi tu pun laju, teknologi yang mengikut dalam bidang perubatan, mengikut pesakit dalam bidang perubatan dia laju. Jadi kita sentiasa berkembang dan hukum tu akan mengikut. Bila dia laju, hukum akan laju. Macam tu. Jadinya kita tambahlah, kita mesti ada up to date lah ilmu kita. Pihak pengurusan lah mesti menyediakan. Macam kita buat convention macam ni sangat bermanfaat. Kita sentiasa berkongsi ilmu baru, hukum-hukum terutamanya dalam kita melaksanakan kita punya perkhidmatan, mengenal pasti dan menjalin hubungan dengan institusi yang boleh memberi sumbangan kepada pembangunan program HMI di hospital. Kena kenal pastilah pengurusan ni, kalau boleh wujudkan macam sekarang ni hospital dia JAKIM ada satu program baru, Ramah namanya. Program Ramah ni adalah hospital akan menjadi anak angkat kepada masjid di tempat sekitarnya. Kalau masjid daerah, kalau katakan Pening, hospital Pulau Pinang, masjid negeri. Hospital negeri, masjid negeri. Masjid negeri adalah bapa angkat dia. Engagement tu perlu. Masjid negeri kita datang beritahu tak? Kami dah train AJK masjid negeri tu dan sukarelawan masjid di negeri tu, masjid negeri untuk memberi menjadikan hospital negeri sebagai anak angkat dia. Kalau daerah, hospital daerah, masjid daerah. Benda ni kita kena engage lah. Mungkin nak engage daripada pihak bawah mungkin agak ni kena ada orang-orang tertentu, tapi kena buat. Tak kira siapa, tapi dia memang kena buat, baru kita boleh. Ini antara contoh yang baru. Sebelum ni saya percaya kita ada hubungan dengan Jabatan Agama dah sedia ada, dengan zakat, dengan mungkin Yapim, mungkin NGO agama, NGO yang Islam, mungkin dah adalah hubungan. Tapi kita sentiasa cari yang baru, untuk kita mengembangkan program kita ni, membantu kita menggerak. Sebab tanggungjawab untuk dakwah ni bukan tanggungjawab individu seorang, dia tanggungjawab semua orang. Dan bukan tanggungjawab ustaz pun, dakwah ni semua orang. Doktor-doktor pun bertanggungjawab untuk dakwah. Sebab perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u tu perintah yang bersifat mufrad, bukan ud'u. Kalau ud'u tu serulah kamu semua, macam tu kan dalam kelompok. Tapi tak ada, ud'u satu. Lafaz tu adalah lafaz mufrad atau lafaz satu yang merujuk kepada setiap individu. Hukum berdakwah adalah fardu ain atas semua orang. Tapi cara kita dakwah ni susah lah ustaz, saya nak kena berhafal ayat Quran. Tak semesti. Dakwah ni ajak orang sembahyang azan, jom sembahyang, dakwah lah tu. Mengajak orang kepada kebaikan, itulah dakwah. Mengajak orang untuk dekat dengan Allah, itulah dakwah. Next. Melaksanakan penyuluhan pegawai baru, merancang pembangunan dan mengatur pelaksanaan perkhidmatan dalam program HMI bagi memastikan program HMI terus bermanfaat kepada pesakit, waris dan staf. Maksud dia kita kena suluh lah di pihak pengurusan, tengok di kalangan staf kita yang mana agak-agak yang ada kecenderungan ke arah HMI ni, kita terus lantik dia, beri kepercayaan pada dia, train dia, hantar dia ke mana-mana untuk training, bila ada training tertentu kan, bagi membangkitkan semangat dia ataupun bangkitkan dia punya. Kadang-kadang orang nak buat tapi tak tahu, dia nak, semangat dia ada tapi tak tahu macam mana nak buat. Jadi kita tunjukkan cara dia nak buat. Ini tanggungjawab pengurusan lah, kena tengok daripada atas siapa pegawai dia. Tak ada nanti harap kepada seorang, bila orang tu pindah habis HMI dah tak boleh nak buat dah, orang ni dah tak ada, pengganti tak ada. Sebab tu kena ada, kita kena kenal pasti. Berikutnya, melaksanakan semakan berkala terhadap program HMI supaya ia sentiasa memenuhi keperluan klien. Program ni jangan ikut go through saja, kena sentiasa dalam meeting lah biasanya kita buat postmortem. Bagaimana kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan servis yang kita beri kepada pasien. Servis kita, kalau dulu macam bila pasien nak minta lama baru dapat. Sebab apa? Kita kena kaji kenapa lama baru dapat servis tu. Kaji lah, mungkin cara tambah baik dia dengan kaedah tertentu, dia akan jadi mudah, cepat, macam tu untuk pasien mendapat. Menyediakan peruntukan keuangan mencukupi. Ini biasalah, kena cari sumber tu, tak semestinya daripada bajet pengurusan, mungkin daripada sumber-sumber lain kan. Cumanya kita kena bijak lah sikit untuk nak menguruskan. Ada banyak kaedah lah, banyak cara lah. Pergi kalau kongsikan pengalaman kawan-kawan kami yang berada di hospital-hospital, bagaimana dia orang cari duit ni, memang hebat, macam-macam cara dia guna, macam-macam. Jadi mungkin di Pulau Pinang sendiri pun ada kaedah tersendiri yang dia guna. Mungkin dia orang boleh kongsi sama dia orang lah. Tapi pihak pengurusan pun sama, bantulah untuk kita mengembangkan program ni. Baik tuan-tuan hadirin sekalian, terus next.
Merancang dan memantau pelaksanaan audit dalam dalaman. Ni kena buat audit dalaman, surat pun dah keluar kan. Kalau tak sampai lagi itu nanti kena tanya dengan Sekretariat HMI macam mana, sebab surat bahagian perkembangan perubatan dah hantar surat ke semua hospital untuk melaksanakan audit dalam setiap 6 bulan dan hantar report ke bahagian perkembangan perubatan dan juga Sekretariat Hospital Masjid Ibadah. Surat dah keluar lah, saya dipahamkan surat tu dah keluar. Kalau tak sampai lagi kena, dan dia sekali bagi dengan manual sekali. Mungkin kena train bagaimana audit dalam, boleh sama ada dalaman saja yang buat audit tersebut ataupun mungkin buat silang ke antara hospital-hospital berdekatan. Itu terpulanglah atas tentuan macam mana nak buat. Tapi report tu kena hantar ke, sebab apa? Sekretariat HMI dia akan merujuk daripada report tentuan. Kalau report tu bagus, kita akan boleh turun untuk buat audit persijilan lah, untuk kita beri pengiktirafan. Melaksanakan mesyuarat HMI ikut jadual. Ni minta tolong, laksanakanlah. Takkan tak ada isu langsung kan, takkan setahun sekali je. Sekurang-kurangnya setahun 2 kali pun jadilah, kan, untuk kita lihat progres, untuk lihat report daripada AJK yang diorang buat, kan, untuk pihak pengurusan ambil tahu. Okey, melaksanakan postmortem dan melaksanakan penambahbaikan. Ni biasalah. Okey, next. Okey, pihak staf memahami objektif dan matlamat program HMI. Kita kena faham HMI yang tertera tu, yang tertera lah, 2 tu yang tertera saya sebut tadi. Tapi yang di sebaliknya, kenapa penting ibadah, yang saya beritahu sepanjang saya ceramah ni, saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan, saya kongsikan. Itu matlamat kita. Kita nak pengakhiran yang baik kepada pasien. Kita nak pasien mendapat kasih sayang Allah. Itu yang kita nak. Bukan kita biarkan. Kalau kita biarkan, sayang tuan-tuan, rugi. Allah dah nak buka, bukan semua orang Allah nak buka, nak beri kasih sayang, bukan semua orang. Kalau kita sihat, tak ada dah Allah nak beri kasih sayang kita free pada kita, tak ada. Allah nak beri kasih sayang dia kepada orang sakit free. Orang sihat tak ada. Sebab tu kita kena alert perkara ni dan kita kena bantu pasien supaya dia dapat kasih sayang Tuhan tu. Yang kedua, memahami program HMI adalah program untuk mendekatkan pesakit dengan Tuhan. Saya dah jelaskan, sentiasa berusaha meningkatkan kualiti diri melalui peningkatan kefahaman, kemahiran, kemampuan melaksanakan ibadah, bimbingan ibadah pesakit. Ini tanggungjawab individu lah. Kalau kita rasa kita tak tahu, sampai bila kita nak jadi tak tahu? Sekurang-kurangnya kita tahu. Sebab nanti mungkin tak nak, doa tak nak lah kan, kita pun akan sakit kan? Bila kita sakit baru kita nak minta nurse tolong. Saya sakit, nurse sama nurse minta tolong nurse lain bantu dia pula nak sembahyang kan. Sedangkan kita nurse selama ni kita tak belajar ke? Kita tak tahu ke? Sepatutnya tak perlu lagi. Sebab kita dah tahu dah. Oh, salat tak boleh ni, salat duduk lah. Macam mana salat duduk? Kita dah tahu dah. Mungkin confident tak confident. Kalau kita rasa tak confident ilmu kita, kita kena confident kan? Jumpa ustaz untuk, ustaz cek saya punya cara solat duduk saya ni betul tak? Bukan setakat tu, kita kena jumpa ustaz, tanya, ustaz cek solat saya yang saya buat hari-hari ni betul ke tak betul? Yang saya baca ni betul ke tak betul? Kena cek. Kalau tidak, tak ada check and balance kita punya ibadah yang kita laksanakan. Kita akan rasa yang kita buat tu betul, tetapi belum tentu ia betul. Kan? Dulu kita last kita belajar pasal agama, pasal sembahyang bila? Sekolah menengah. Kan? Itulah yang kita belajar. Dulu sekolah menengah, ustaz mengajar 1 orang 40 anak murid. Jadi kita ni sembahyang duduk kat mana dulu? Depan ke belakang? Kalau duduk belakang, ustaz nampak tak? Tak nampak. Jadi sah ke, betul ke cara kita buat tu? Kalau kita duduk depan, mungkin ustaz tengok, kalau ustaz nampak salah, dia terus tegur. Tapi kalau duduk belakang, jadi itulah yang kita guna sampai sekarang. Sebab tu kita kena cek. Kena cek. Tanya dengan ustaz. Okey, sentiasa bersedia memberi tunjuk ajar kepada dan bimbingan kepada pesakit. Sebagaimana kita alert bila seorang pesakit cakap dia sakit, berlari kita jumpa dia kan. Bila seorang patient cakap nak solat, kita berlari. Nak bantu dia untuk dia mendekatkan diri dia dengan Allah SWT. Ini semangat yang saya nak ambil lah kan. Sebab memang itu dah terbiasa dalam kerja harian kita. Dan teruskanlah dalam HMI. Itu bagus. Next. Sentiasa menghadiri program aktiviti pengiktirafan, peningkatan kefahaman. Ini sama juga. Kalau ada program, pergi. Jangan kita cari alasan untuk tak nak pergi je. Itu sebab kita tak tahu. Nanti orang lain semua tahu, kita yang tak tahu. Sebab apa? Bila ada program, ada aktiviti-aktiviti kerohanian, kita tarik diri. Ingatlah, kita ni disuruh untuk beribadah. Jadinya kita ni malas beribadah.
Tapi kalau ada peluang untuk beribadah, pergilah untuk menepati kehendak Allah tu. Nampak tak? Kadang-kadang dia menjadi masalah bila orang beribadah panjang, lepas sembahyang Tok Imam wirid panjang sikit, oh kita kata aduh panjang sangat Tok Imam ni wirid. Nampak? Kita protes Tok Imam. Sebab apa? Tok Imam tu dia nak mengajak kita beribadah kepada Allah, tapi kita protes. Jadi siapakah kita? Kita fikir sendirilah kan. Sepatutnya kita kena sahut, ini peluang aku, kalau aku nak sendiri tak ada jawabnya. Tapi bila dah ada ni, duduklah. Sebab apa? Itulah masa kita nak panjangkan masa kita. Tuan-tuan, seorang mukmin kalau kita nak betul jaga hati kita, diri kita semua, satu hari berapa masa yang diperlukan untuk dia beribadah kepada Allah? Dalam 24 jam. Berapa masa? Ulama' dah buat kajian, paling minima 2 jam daripada 24 jam. Kita sembahyang, sekali sembahyang berapa minit? 5 minit kalau sembahyang saja. Kalau dengan wirid mungkin jadi 10 atau 15 minit. Nampak tak? Lepas tu campurlah. Cukup tak 4 jam? Kalau tak cukup 4 jam, maknanya keperluan kerohanian kita tak cukup. Kita beri makan rohani kita tak cukup. Rohani kita, roh kita tak cukup makan. Kurang 2 jam satu hari dalam tempoh 24 jam ya. Terus berkemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan kendiri dan rawatan pemulihan. Kadang-kadang kita sendiri stres, kita sendiri ada masalah apa semua, kita kena ada ability lah untuk menyembuhkan diri kita sendiri ya. Tuan-tuan hadirin sekalian, saya rasa habis ni. Next. Habis. Okey, sebelum soal jawab, tak tahu sempat atau tidak, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Hari ni saya nak kongsikan terapi taubat nasuha. Nak tak? Nak kan? Okey. Kalau nak, boleh. Kalau tak nak, saya pun tak apalah. Okey, kalau kita nak, baik, kita akan sama-sama bertaubat nasuha. Ni boleh buat sendiri kat rumah nanti. Saya ajarkan kaedah dan teknik dia. Kita belajar lah kan. Nak taubat nasuha macam mana, kita belajar kan? Belajar, semua dah belajar. Tapi macam ni cara nak buat? Nak buat tu kita sama-sama kongsi Okey, lafaz yang akan saya gunakan adalah Astaghfirullahalazim. Ingat lafaznya pendek saja, Astaghfirullahalazim. Okey, kadar kekuatan suara. Okey, kita sebut dulu sama-sama. Astaghfirullahalazim. Sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Okey. Kadar kekuatan suara kita adalah seperti kita berbisik macam kita semayang. Saya buat contohnya. Astaghfirullahalazim. Yang kira-kira saya seorang dengar. Nampak tak? Itu kata kekuatan suara. Astaghfirullahalazim. Okey, kita sama-sama dengan kadar masing-masing dengar. Macam kita baca dalam semayang. Sama-sama 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. 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 Okey. Speed dia. Speed kita punya sebutan suara jangan laju sangat dan jangan slow sangat. Ikut speed saya. Speed yang sederhana. Sekira-kira mengikut hukum tajwid lah. Contoh speed macam yang saya sebut tadi Dengar dulu. Speed dia macam ni. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Speed. Jangan cepat dan jangan lambat. Kita agak-agak sendirilah Okey, kita sama-sama. 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. 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 Okey, dah dapat? Baik. Step berikutnya, kita pejamkan mata. Pejamkan mata dan kita tengok pada jantung kita. Jantung tu had lah. Had tu al-qalb, hati nak cerita bab tu panjang pula lagi. Kita tengok saja. Okey, kita pejam mata, kita tengok pada jantung kita. Kita lafazkan dengan lafaz yang saya sebut tadi Akal jangan guna. Matikan fungsi akal tu. Semua pemerhatian mata kita tengok pada hati, pada jantung kita saja. Okey, sama-sama buat semua. Okey, 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. 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 Okey. Itu kaedah dia. Kemudian bagaimana berikutnya? Kita buat cara macam tu, baru kita gunakan akal. Saya nak ajak tuan-tuan gunakan akal kita, otak kita. Kita ingat semua dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita daripada kecil sampailah ke besar, sampai sekarang. Kalau yang siapa yang tak pernah taubat nasuha dosa kita semua kita ingat. Dulu ya Allah aku buat ni, dulu Allah aku buat ni. Dosa mata, kalau nak spesifik lagi, kita ingat dosa mata kita apa, dosa tangan kita apa, dosa hidung kita apa, dosa mulut kita apa, dosa perut kita apa, dosa kemaluan kita apa, dosa kaki, dosa tangan. Semua dosa-dosa kita ingat dalam keadaan kita lafaz tadi. Okey, kita buat sama-sama. Dalam masa yang sama kita ingat semua dosa-dosa kita Okey, 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, dulu aku ada buat ini ya Allah. Aku banyak berdosa padamu ya Allah. Banyak dosa aku ya Allah. Kita ingat semua dosa kita. Ingat semua dosa kita. Okey, kita stop. Okey, kita pergi phase berikutnya. Bila kita dah ingat dosa ni sampai habis. Jangan simpan-simpan. Jangan kita kata ada contoh 10 dosa, kita ingat 9 aja, satu lagi simpan lah, sebab satu tu best, dosa yang best kan. Jangan, nak dosa kena ingat semua dosa, semua maksiat yang kita buat, ingat semua. Kemudian kita bagi stage berikutnya. Jangan berhenti, kita berhenti memikirkan dosa saja, tapi kita pindah tu, mulut kita masih terus dengan lafaz istighfar, pandang pada hati kita. Kita mula berazam, ya Allah, aku berazam untuk meninggalkan semua dosa aku. Kita menyesal. Kena menyesal dulu, Kita menyesal, ya Allah, aku menyesal terhadap semua dosa aku. Aku menyesal terhadap semua dosa aku. Dan syarat menyesal ni mesti sehingga mengeluarkan air mata. Kalau selagi tak keluar air mata, dia tak jadi. Atau kalau tak mengeluar air mata, kita ni sadu sangat pun, kita rasa macam ada syahdu lah. Syahdu tu dah okey, dah boleh pindah stage nanti. Okey, stage yang pertama kita ingat semua dosa. Stage yang kedua kita menyesal terhadap dosa kita. Okey, sekarang kita buat yang menyesal terhadap dosa kita. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku menyesal terhadap semua dosa-dosa aku ya Allah. Aku menyesal terhadap semua dosa-dosa aku ya Allah. Kita ingat dalam otak kita, aku menyesal terhadap semua dosa-dosa aku ya Allah. Dalam keadaan mulut kita masih lafaz istighfar dengan kaedah yang itu. Dan kita ingat semua dosa-dosa kita, kita menyesal terhadap semua dosa-dosa kita. Astaghfirullahalazim. Sampai mengalirkan air mata dan menyesal terhadap semua dosa. Okey, stop. Okey, menyesal ni, menyesal terhadap semua dosa. Jangan ada dosa yang kita suka tadi. Kalau betul kita ada dosa yang kita suka pun, kena menyesal. Kalau kita cakap, ataupun kita cakap lah, doktor, Ustaz, nanti lepas ni saya buat balik dosa tu. Itu akan datang. Ni sekarang, kita yang sekarang dan yang selepas yang kita minta maaf. Yang akan datang, kalau Allah terima taubat kita, kita tak buat dosa tu. Kalau kita buat pun nanti, kita taubat lagi dengan taubat nasuha lagi. Jangan putus asa, kita teruskan taubat. Nanti dia akan berhenti. Baik, bila dah mengalir air mata, kita pergi stage yang ketiga, iaitu azam. Kita terus pindah saja. Jadi azam ni, kita berazam, ya Allah, aku berazam untuk meninggalkan semua dosa-dosa aku, dan aku berazam tidak akan mengulanginya lagi. Ada dua azam. Azam untuk meninggalkan semua dosa, dan azam tidak akan mengulanginya lagi. Yang itu kita main-main dalam hati kita. Sampai bila? Sampai nanti kita rasa macam semangat. Kadang-kadang kita bertambah syahdu, bertambah sedih, rasa bersemangat. Itu tanda kita dah okey dah tu. Okey, kita sama-sama kita azam Okey, 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, aku berazam ya Allah untuk meninggalkan semua dosa-dosa aku ya Allah. Aku berazam tidak akan mengulanginya lagi ya Allah. Aku berazam ya Allah untuk meninggalkan semua dosa-dosa aku ya Allah. Aku berazam tidak akan mengulanginya lagi ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Okey, stop. Okey, last. Kalau kita dah dapat rasa semangat tu, kalau tak dapat rasa semangat, berhenti dulu. Kalau dah lama, dah 1 jam ni Ustaz istighfar, berhenti dulu, nanti buat lagi lah. Mungkin ada yang tak sempurna, tak betul cara ke apa ke. Okey, last apa kita cakap? Kita cakap, ya Allah, sekiranya engkau tidak mengampunkan dosa-dosa aku ya Allah, maka binasalah aku ya Allah. Itu last. Kita munajat pada Allah. Oleh itu ya Allah, kau ampunkanlah semua dosa-dosa aku ya Allah. Okey, selesai. Okey, yang last tu munajat Munajat kita, ya Allah, sekiranya engkau tidak mengampunkan dosa aku ya Allah, maka binasalah aku ya Allah. Oleh kerana itu ya Allah, kau ampunkanlah semua dosa-dosa aku ya Allah. Okey, sekarang kita sama-sama praktis. Saya akan cakap tukar. Bila tukar kita tukar stage Tukar. Mula-mula kita menyesal, kemudian saya cakap tukar, kita terus bagi mula kita mengingat semua dosa. Kemudian saya cakap tukar, kita tukar kepada kita menyesal. Kemudian yang ketiga saya cakap tukar kepada azam. Okey sama-sama. Okey, kita mulakan 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Okey, tukar. Astaghfirullahalazim. Sekarang ni kita menyesal. Astaghfirullahalazim. 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 Istighfar terus, jangan berhenti. Astaghfirullahalazim. Okey, tukar. Sekarang kita berazam. Astaghfirullahalazim. Berazam untuk meninggalkan semua dosa, walaupun dosa yang kita sayang, yang kita suka. Astaghfirullahalazim. Berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Okey, last kali kita munajat. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa aku, ya Allah, maka binasalah aku, ya Allah. Kerana itu, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Okey, selesai. Okey, untuk first time kita buat memang panjanglah, sebab dosa kita, kalau kita tak pernah bertaubat sebelum ni, memang dosa kita banyak, dia akan panjang. Tapi nanti bila kita dah buat yang first, yang second, taubat macam ni kena buat tiap-tiap hari, supaya tiap-tiap hari kita bertaubat. Jadi nanti pendek masanya, sebab dosa kita sehari kita ingat balik, kita boleh recall balik dosa-dosa kita yang satu hari. Ini dipanggil muhasabah dan kita bertaubat. Jadi kalau nak sebelum sembahyang pun lagi bagus. Setiap kali nak sembahyang taubat dari sikit. Tapi tu proses panjanglah. Nanti dia akan datang sendirilah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat ni pertemuan kita pada pagi ini. Saya mohon maaf banyak-banyak sekiranya semasa tangan saya dapat kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan. Semoga tuan-tuan maafkan saya, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.